lab kamu dah buat kan, walaupun belum belajar tapi kamu dah buat kamu punya lab 4 dengan lab 5. Tapi tak apa. So ini adalah detail dia. Okey, learning outcome maksudnya habis chapter ni apa yang kamu kena faham. Yang pertama, various voltage and current values of sine wave. Biasanya normal bentuk sine wave dia punya signal sama ada voltage ataupun current. So discuss the characteristic, maksudnya kamu faham dia punya sifat-sifat dia apa lah. So ini adalah cognitive level 2, C2, tahap 2. Lepas tu kamu kena describe operation of AC generator. Ini pun level C2. AC generator ni maksudnya kamu nak generate AC tu. So kalau kamu generator ni maksudnya yang simple Yang untuk AC kalau yang dekat macam kamu punya empangan tu kan, itu AC generator yang besar lah. Yang ni yang small scale punya. Lepas tu angular relationship of sine wave. Ni ada angle dia. Ialah sine tu ada angle kan. 90 darjah, 0 darjah dan sebagainya. Lepas tu apply the basic circuits. Law to resistive AC circuit. Maksudnya ini adalah C3 lah dia punya level. Okey, introduction dia. Bentuk adalah sine wave. Ni kamu macam kamu punya lab tu adalah bentuk sine wave. Alternate current ni. It also refer a sinusoidal wave or simply sinusoid. Okay, electrical service provided by power company is in the form of sinusoidal voltage and current. So kalau kita dekat Malaysia ni company apa yang supply kita punya power? Adalah macam TNB kan. TNB supply kita punya power daripada untuk domestik, perumahan ataupun untuk industri ataupun YTL. Kalau YTL tu dekat Lumut tu, dia plant dia sendiri pun untuk generate power. So kalau untuk single perumahan domestik biasa guna single phase. Dia punya fasa lah. Kalau untuk industri basically oleh 3 phase. Tu nanti kita tengok. Okey, so dia ada 2 type yang menghasilkan power ni. Yang pertama, rotating electrical machine. Ni AC generator ataupun electronic oscillator circuit use instrument commonly as electronic signal generator. Ini kalau yang elektronik punya signal generator lah. Ini macam kamu punya dekat lab lah, yang kecil-kecil kan. Kalau yang besar ni AC generator. Okey, ini adalah simbol dia. Kamu tengok simbol. Simbol dia adalah bentuk bulat ni and then ada yang bentuk sign. Kalau yang untuk direct current, kamu guna bateri kan, dia punya simbol. Tu so kamu kena faham tu, dia punya simbol. Okey, ini dia punya graf. Macam mana dia punya voltage tu. Okey, so paksi Y ni sama ada voltage ataupun current. And then yang paksi X adalah time. Time ni second ke millisecond ke dan sebagainya lah. Voltage ni pun sama, unit dia sama ada volt, millivolt dan sebagainya. Ataupun current, ampere, milliampere. Okey, so bila ada sine wave, dia ada maximum. Dia punya amplitude maximum dengan negatif maximum. So atas dengan bawah ni dia consider peak to peak lah. VPP. V peak to peak. Maksudnya daripada positif maximum sampai negatif maximum. VPP. Kalau VP saja, V peak maksudnya separuh. Separuh maksudnya daripada kosong ni ke atas ataupun kosong ke bawah.
Okey, current increase to positive maximum peak. Ni dari gambar tu, yang ni dalam bentuk ayat lah. Dia punya explanation. Okey, dia ada polarity. Sine wave ni ada polarity dia. A sine wave change polarity at its zero value, that is alternate positive and negative value. So maksudnya dia adalah polarity. When a sinusoidal voltage source is applied to a resistive circuit as figure 7.3 and alternating current sinusoidal current result. So the current corresponding charge direction indicated. Maksudnya kalau dia 7.3 ni, ni kan 7.3 ni kamu tengok. Bila ada voltage, maksudnya ada current. Kan, kamu supply voltage and then ada current. Current ni dalam arah yang positif. Lepas tu kalau dia turun ke bawah, maksudnya kamu punya supply tu terbalik, current kamu daripada clockwise lah. Arah current ni. Maksudnya supply kamu ni positif dia ke bawah. Positif ke bawah, dia pusing ke kanan. Clockwise. Yang atas tu dia clockwise, yang bawah anti clockwise. So bergantung pada polarity voltage kamu. Kalau yang atas ni positif, maksudnya dia punya clockwise current. Kalau kamu punya bila turun negatif, dia jadi anti clockwise current direction lah. So the combined positive and negative alternation make up cycle of sine wave. Maksudnya daripada positif and negatif ni, dia membentuk satu bentuk sine wave lah. Okey, period. Period ni apa itu period? Kan? Period ni sama juga dalam apa tu, semalam kita belajar apa? Electrical machine kan? Electrical instrumentation. So sama je period ni. Maksudnya dalam elektronik ni semuanya adalah sama. Maksudnya one complete cycle, dari kalau sini start daripada kosong ni sampai ke kosong yang seterusnya, dia adalah satu complete cycle ataupun period T besar. Kalau sampai kosong sini, dia baru half cycle. Sampai lagi satu sini baru complete cycle, one cycle. Okey, sama dia macam tu. So kalau dia banyak kan, so sama lah. Bentuk sine tu dia akan berjalan kan, dia tak stop. So kosong start ni satu cycle, terus lagi dua cycle, terus lagi tiga cycle dan seterusnya. Berapa cycle dia berjalan lah. So dia tak stop. Okey, lepas tu contoh. Contoh ni semua senang-senang je. What is the period of sine wave in figure 7.5? Apa dia punya period? So period ni kamu tengok tadi, dia punya definition adalah one complete cycle. So kosong sampai kosong sini baru half, turun ke bawah, naik sampai 4, dekat 4 ni kan. So unit dekat sini adalah T. Lepas tu S. So kamu kena tulis tu unit. Jangan tak tulis unit. Kalau tak tulis ni, orang tak tahulah second ke bukan. Okey. So ada yang ni Apis ni cakap 4. Okey. Betul lah jawapannya. So jawapannya 4. So dia punya tempoh untuk one complete cycle adalah 4 saat. 4 second. Okey, contoh yang seterusnya. Apa ni? Ni. Show 3 possible ways to measure the period of sine wave in figure 7.6. Ni untuk menguji kepahaman kamu lah. Macam mana kamu nak ukur sine wave ni? 3 possible waves. 3 cara lah. Okey, yang pertama, period can measure from 1 zero crossing to the corresponding zero crossing. So ini cara yang pertama tadi lah. Kan?
Cara yang kedua, maksudnya cara yang pertama tadi zero sini, start sini, pusing sini sampai sini. Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, measure from positive peak in one cycle to positive peak in next cycle. Maksudnya daripada positif peak. So daripada contoh sini positive peak ni yang atas, turun ke bawah, baru half, naik lagi sini. So atas satu, atas kedua ni. So itu pun boleh dikira sebagai tempoh ataupun period T. Maksudnya cara yang kedua. Mana yang kamu faham lah, yang senang. Okey, cara yang ketiga, negative peak in one cycle to negative peak in next cycle. So daripada negatif pula. Maksudnya negatif ni, bawah ni, so negatif ke sini, next cycle kan. So tempoh ni kamu kena ambil lah daripada paksi X ni. Tarik daripada paksi X, turun kat sini sampai berapa dia punya tempoh. And then daripada sini, turun sini berapa dia punya masa. So masa sini, tolak masa sini adalah dia punya tempoh ataupun period. Kalau kamu ambil kosong ni senang je kan. Kosong terus satu, satu ke kosong tolak satu microsecond lah unit ni. Unit ni microsecond. Ataupun satu ni, kamu contoh satu sini ke dua sini. Boleh juga. So dua tolak satu. Tempoh dia still satu. Sama je. Janji complete one cycle. Okay, so tu 3 method. Ni kat bawah ni lah dia punya explanation. Sama je. Okay, bila kamu ada T, ada masa, dia ada juga frekuensi F. So frequency is the number cycle that inside wave complete in 1 second. Maksudnya dalam masa 1 second tu berapa banyak frekuensi cycle dia. Ni kan? Dalam masa tempoh ni, T ni, berapa frekuensi? Berapa cycle frekuensinya? So F sama dengan 1 per T. So kalau kamu dapat T itu berapa, frekuensinya kamu dapat dia punya nilai. Contoh dekat sini kamu tengok. Figure 7.8 show two sign. The sign part A complete to full one cycle. Maksudnya ini dua kan, satu cycle and then 2 cycle. Tapi tempoh dia adalah 1 second. Maksudnya frekuensi kamu adalah 2 complete. F2, 2. Tetapi kalau yang B punya, dalam masa 1 second juga, frekuensi dia adalah 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle. So frekuensi kamu lagi tinggi lah dalam untuk yang B ni. Sebab dia punya complete cycle tu lagi banyak. Yang ni sikit. Tempoh dia sama, 1 second, 1 second. So kalau cycle tu lagi halus, lagi kecil kan, frekuensinya akan lagi tinggi. Okey, ini hubungan dia. F dengan T. Dia punya hubungan, formula dia F sama 1/T. Lepas tu kamu pusing pun boleh, T sama over F ke, bergantung. Bergantung pada data yang kamu ada lah, soalan ada. So bila ada soalan tu kamu tengok apa yang disuruh cari. Okey, contoh 7.3. Each sine wave figure higher frequency. Determine the period and frequency of both waveform. So kalau kamu tengok dekat sini, frekuensi mana yang lagi tinggi? Tadi dekat atas tu kamu dah tahu kan, kalau dia punya complete dalam masa 1 second tu yang sama, maksudnya dalam masa 1 second, yang ni pun 1 second, bila frekuensi complete sine wave tu banyak, dia frekuensinya akan lagi tinggi. Contoh yang A ni, 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. So 3 cycle. Yang ni frekuensinya 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle, 4 cycle, 5 cycle.
So ini 3, ini 5. So kamu tahulah yang B ni frekuensi ni ada lagi tinggi. Okey, lepas tu kamu tengok solution dia. The sine wave figure 7 has higher frequency. Okey, kamu dah tahu tu. Okay, in figure 7a 3 cycle take 3 cycle take 1 second. Therefore 1 cycle takes 0.33 second, 1/3. And this is the period. Maksudnya kamu nak cari dia punya T kan. T ni dalam 3 cycle, untuk A ni dalam masa 1 second. Sekarang kamu nak T adalah 1 complete cycle. Maksudnya daripada kosong ni pusing sampai sini. Okey, so sampai sini adalah 1 complete cycle. Jadi kamu lebih kurang sini ada 3 cycle. 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. Jadi 1 complete cycle adalah 1 bagi dengan 3. So kamu akan dapat 0.33 milisecond. Kamu tengok unit dia. Ini unit apa ni? Atas ni second, bawah ni mili, terbalik ke apa? Okey, tak apa. Janji penting samalah. Kalau bawah tu mili, so kamu bagi ni. Oh betul lah, milisecond ni 333. Kalau second 0.333, betul. Sorry. Ada yang nak masuk ke? Okey, boleh faham yang ni? Ada tak faham? Setakat ni faham saya. Okey, cantik. Okey, next. Kamu dah ada T tadi. Milisecond. Frekuensi kamu dah masukkan dia punya formula. F sama dengan 1/T. So kamu bagi dah. Dapat 3 Hz dia punya frekuensi. Okey, yang kedua untuk B. B, kamu tengok ada yang B ni. Okey, yang B ni kamu ada 1 second juga. So dalam 1 second ni ada berapa cycle? 1, 2, 3, 5 cycle. So sekarang kamu nak 1 cycle saja daripada sini sampai sini. So berapakah masanya? 5 cycle 1 saat. Kalau 1 kamu bagi sajalah. So kamu akan dapat T sama dengan 0.2. Maksudnya 1 bagi 5 lah. Sebab 5 complete cycle 1 second kan. So kamu 1 cycle jadi 1/5. Kamu dapat 0.2. Frekuensi sama dengan F sama dengan 1/T. So kamu bagi dapat 5 Hz. Okey, contoh seterusnya. The period of a certain sine wave is 10 millisecond. What is the frequency? Senang je ni. Pun masukkan juga formula dia. F sama dengan 1/T, 1/10 millisecond, dapatlah 100 Hz. So pastikan unit betul kamu unit ni. Sebab dalam test tu ada yang unit tak betul, jadi kamu jawapan tak betul lah. Kalau kilo ohm, mili ohm kan, millisecond, milliampere, tu. So pastikan kamu tekan unit yang betul. Okey, apakah yang generate sine wave voltage source ni? So tadi kita dah tahu adalah AC generator. So daripada AC generator ni, dia punya tengok apakah dia punya tu 7.1 generate simplify AC generator. Kamu tengok ni contoh simple lah DC AC generator. Maksudnya kamu dekat sini ada magnet kutub utara, bawah ni kutub selatan. Ini simple. Yang ayat-ayat di atas ni adalah penerangan dia lah. Okey.
So maksudnya, and then kamu ada slip ring, lepas tu kamu ada brushes, and then kamu ada ni mechanical punya drive. Lepas tu bila kamu pusingkan benda ni akan ada pusingan dan ada generate current. Lepas tu current generate dekat sini akan dibekalkan kepada kamu punya load, beban. So beban ni tak kira lah, lampu ke, peti ais ke, kipas dan sebagainya, ataupun kamu punya 5 volt dan sebagainya lah, bergantung kepada kamu punya load. Ini yang simple lah. Gambar aja simple, tapi basically dia punya structure dia lagi banyak lah. Okay, so next. Okay, so benda tadi, kalau kamu tengok figure ni, load tadi kamu masukkan pada kamu punya ni, untuk measure lah, contohnya ni. Contoh kamu punya oscilloscope kat ini. So bila benda ni berpusing, dia akan bentuk sine wave ke atas, and then dia pusing balik, dia akan jadi sine wave negatif dan seterusnya lah. So ini penerangan dia. Maksudnya bila dekat sini center-center ni dia akan cut pada kosong. Lepas tu dia pusing lagi. Terusnya lah. Ni pusing lagi, dia akan turun ke bawah pula dia punya voltage. So maksudnya dekat sini, ini ayat yang panjang-panjang ni kamu boleh explain gunakan dia punya rotation. Maksudnya daripada starting kan. Starting nama macam ini condition, starting. Lepas tu bila ada current flow, dia akan menjadi, katakan ni 90, dia akan jadi paksi X, lepas tu paksi Y bawah, ini paksi X balik. Dia ada 4 step lah dia punya rotation. So dia akan generate macam ni kan, dia naik sini, turun, lepas tu turun ke bawah, lepas tu naik. So dia punya bentuk sine wave. Okey, ni yang ni semua penerangan dia lah, explanation mengenai rotation tu. Ni cycle yang ketiga, dia ke bawah. Maksudnya tadi atas sini kan dekat N, lepas tu dekat X sini, lepas tu cycle yang ketiga dekat bawah. So dekat sini, dia punya graf. Lepas tu cycle yang keempat nanti dia, yang merah ni akan sampai ke sini. Yang merah tadi dia akan sampai sini. So ni cycle yang keempat. Cycle keempat dia naik ke atas lah. Naik ke atas dan seterusnya. Okey, so itu dia punya secara ringkas dia punya penerangan. Okey, sekarang apakah value-value yang penting dalam voltage dengan current ni? Apakah variable untuk voltage, current dalam bentuk sine ni? Yang pertama ni adalah instantaneous value. Maksudnya figure 7.1 ni illustrate the any point in time on a sine wave. The voltage or current has instantaneous value. Maksudnya value yang terus dapat lah. Ni. Pada masa ni value ni berapa? Itu maksudnya instantaneous value. Katakan T1 ni value dia, masa T1 value dia katakan ni 1 volt. T2 2 volt, T3 3 volt dan sebagainya lah. Yang sebelah ni pun ada, dia explain lah. Yang ni unit microsecond . So 1 3.1, 2.5 7.07, 5 10. So ini bergantung pada kamu punya generator, signal generator kamu tadi lah, ataupun AC generator. So kalau ini untuk measure voltage, kalau kamu nak measure current pun sama bentuk dia, cuma dia punya yang atas tu V tu I lah jadinya. Current, lepas tu unit dia adalah ampere A ataupun milliampere. So sama. Okey. Ni pun sama, peak value. Maksudnya VP ni peak value paling maksimum. Lepas tu peak value negatif ke bawah. So kalau V peak to peak, VPP adalah dari bawah negatif ni sampai positif. Ataupun kamu dapat VP kali dengan 2 lah.
So ni sama je dengan measurement pun sama dia punya nota ni. Okey, peak to peak sama VPP or IPP Either lah kamu nak measure apa. Kalau sini pun boleh IPP. Maksudnya sini negatif IP, yang ni positif IP. So paksi Y dia adalah I, current, unit adalah volt. Sama. Okey, next. Peak to peak sama. Okey, okey, yang penting lah sini. RMS ni. RMS ni kadang confuse. Apa itu RMS? So root mean square, RMS maksudnya root mean square. The RMS value is also referred to the effective value. Maksudnya value yang efektif. So most AC voltmeter display RMS voltage. So maksudnya kalau kamu ukur dengan voltmeter tu, dia adalah RMS, adalah effective value. Contoh dekat kita punya outlet, kita punya soket dekat rumah tu adalah 240. So itu adalah RMS value, maksudnya value yang efektif. Actual lah maksudnya. Kalau TNB tu supply 240 daripada ke tiang elektrik kamu tu kan, tiang elektrik dekat luar kamu, luar rumah kamu tu, masuk ke rumah akan jadi 240. Dia tidak jadi voltage lain lah. Dia tak jadi 120 ke 130. Dia mesti jadi 240. Tetapi dia ada plus minus lah voltage tu, sine wave tu kan. Sine wave tu kadang dia bukan 240, mungkin jadi 250 ke 230 ke. Ini pun bergantung pada TNB punya power supply. Sama ada dia stable ataupun unstable. Sebab itu kalau kamu punya power supply unstable, tak stabil kan. Kamu punya voltage tu kejap naik, kejap 250, kejap 240, kejap 430. So kamu kena gunakan satu voltage regulator. Maksudnya untuk regulate kamu punya voltage supply itu supaya stabil. Kalau tak dia akan merosakkan lah kamu punya equipment. Contoh kalau yang barang-barang elektrik lah yang sensitif pada power supply ni, kalau dia tidak stabil. Contoh komputer lah, zaman dulu komputer kan. Komputer zaman dulu yang guna CRT tu, dia guna ada voltage regulator. Maksudnya kamu punya supply tu perlu distabilkan. Okay, so next. RMS tu maksudnya efektif. Maksudnya kamu measure dekat scope tu, itulah nilai yang sebenarnya. Ini contoh ni. Ini kamu punya V15 signal voltage source, maksudnya kamu punya sumber ni. And then kamu sini, kamu punya resistor ni. Ini macam dekat kamu punya lab tu lah. Kamu punya lab kan 10 VRMS kan. Itulah nilai sebenar, nilai efektif. So value of voltage is equal to DC voltage that produce the same amount of heat in the resistance as the. Sir. Ya. Sir, Kailasha ada request join Google Meet. Ada kan? Siapa? Kailasha. Oh, ada. Saya tak dengar bunyi ting ni tu. Kalau bunyi ting biasa saya perlu buka. Okey. Okey. So kita sambung. Maksudnya kamu punya 15 volt VRMS ni, sine wave. Kamu letak resistor, so resistor ni akan panas lah. Normal kamu punya tu akan panas, resistor ni. So dia akan create heat. So heat ni adalah, contoh dekat sini 50 darjah Celsius lah dia punya haba. So sama je. Macam kamu punya handphone kan. Handphone tu kalau kamu on je kan, lama-lama kamu main game ke apa kan. So dia akan ada heat, panas kamu punya handphone tu. Sebab dia punya semua ada current flow. Bila kamu on, dia akan panas. Tapi kalau kamu just letak je dalam power standby, handphone kamu biarkan je kan, letak and then kamu rasa. Dia sejuk, tak ada panas. Tapi kalau kamu main lama-lama,
dia akan jadi panas kamu punya handphone. Itulah dia punya konsep. Kalau kamu punya handphone adalah DC yang ni 15 volt DC. So contoh dekat sini, and then setelah dia lalu dalam ni elektronik IC lah, kapasitor, resistor dalam kamu punya handphone tu, dia akan produce heat. So dia akan jadi panas. Okay, so same amount, okay. VRMS familiar dia 0.707 VP. IRMS pun sama formula ni. So the peak value of a sine wave can be convert daripada peak value tu boleh convert VRMS 0.7 formula ni lah kamu kena ingat. Okey. Ataupun VP VRMS bagi 07 sama je kamu pindah kiri kanan ataupun VP 141 VRMS pun boleh juga. Kamu ingat salah satu lah. Cuma kalau kamu pusing-pusing pun dia akan jadi sama je. Kamu ingat ni 0.707 ni sama juga dengan bawah ni. Kalau kamu pusing kat bawah ni VP VRMS bagi 0.707. Kalau yang ni VP 1414 darab VRMS. Sama formula dia. Untuk current pun sama. Current pun VPP 2.28 VRMS, IPP pun sama. Okey. Parameter yang lain adalah average value. Average value ni dia lain sikit. Okay, the average value of a sine wave taken over one complete cycle is always zero because the positive value above the zero crossing offset the negative value below crossing. One complete cycle is zero. Apa dia punya maksud ni? V average formula dia, V average sama dengan 2 bagi pi darab VP. Ataupun V average sama dengan 0.637. Maksudnya 2 bagi 2 pi ni dapat 0.637 lah. VP. Ini pun satu formula lain. I average pun sama. 2 bagi pi darab IP ataupun 0.637 IP. So maksudnya kamu ada poin-poin yang penting lah. Apa itu VPP, apa itu VP, apa itu V average, apa itu I average. So benda-benda ni lah yang kamu kena ingat, kena faham. Okay, next contoh. Ini semua simple je soalan ni. Kamu tengok ada sine wave ni, dia suruh cari VP. Kan? Lepas tu cari VPP. Lepas tu cari VRMS. Lepas tu half cycle V average. So semua senang je. So VPP kalau kamu faham, VP adalah daripada kosong ke atas maksimum. Ni. So ini nilai dia adalah berapa? 4.5. Lepas tu VPP daripada atas ni ke bawah sampai bawah. So 4.5 darab kali 2 dapat 9. Lepas tu VRMS sama dengan 0.707 darab VP. So kamu masukkanlah semua dalam formula tu. Jawapan dia ni 4.5, 9, 3.18, average 2.87. Masukkan saja dalam formula tersebut. Okay, next kamu ada angular measurement of sine wave. So dia punya pasar lah. Angular ni base dia. 0 degree, lepas tu 90 degree, 180, 270, 360. So bentuk sine wave. Maksudnya kamu punya, ini tadi kamu punya magnet tu kan. Kamu punya DC generator tadi kan. Ini kutub utara and ni kutub selatan S south. So starting adalah 90 degree dekat sini. Lepas tu dia pusing. Starting daripada 0. 0 dia pusing ke sini. 90, pusing 180, 270, 360. So starting kosong, kamu punya voltage ataupun current adalah kosong. Lepas tu pusing, dia punya ni pusing sampai maksimum 90 degree maksimum. Kamu punya voltage ataupun current
and then dia turun pada 180 degree, value akan turun, and then turun pada negatif sampai 270 sampai 270 maksimum, and then 360 one complete cycle ni dia akan jadi kosong lah, kamu punya current ke kamu punya voltage. So ini dia punya angular. Okey, macam mana kamu nak measurement? Yang itu senang kan? Satu just 0 degree, 90, 180, 360. A degree is an angular measurement corresponding to 1/360 of a circle or a complete revolution. So kita guna radian pun boleh. Radian is defined as an angular measurement along the circumference of a circle that is equal to the radius of the circle. Maksudnya degree, kita boleh degree kutub ni kan. Kita boleh guna degree ataupun radian, 2 pi radian. Maksudnya kalau 2 pi radian ni adalah 360 darjah. Ataupun kalau pi radian adalah 180 degree. So sama ada kamu guna radian ataupun degree, dia punya sudut. So ni dia punya sudut ni, kita tengok. Okey, pi ratio by any circle to diameter. Maksudnya ni radian ni, lepas tu radius. Ini dia punya sama je. Kalau ni kosong, maksudnya kosong radian. Kalau 45 ni pi over 4, 90, pi over 2 dan seterusnya. Sama ada dalam radian ataupun dalam degree, dia punya angle. Okey, so kalau kamu nak convert radian kepada degree ataupun degree kepada radian, so degree convert radius using equation radian sama dengan pi radian bagi 180 darjah darab degree itu berapa. Ataupun kalau degree kamu nak convert radian pada degree sama dengan 180 bagi pi darab radian itu berapa. So kalau yang ini unit dia akan radian, yang ini unit dia akan degree. Sebab apa unit radian, sini pi radian kan, bagi dengan 180 degree. So unit degree, ini kali degree. So kamu potong degree dengan degree dapat radian. Yang ini 180 degree bagi pi radian, ni radian. So radian cancel, kamu dapat dalam degree. Contoh, convert 60 to radian. Convert pi bagi 6 radian to degree. Kamu just masukkan tadi dah. Formula dia tadi, pi radian bagi 180, darab dia punya degree kan. So degree kamu ada ni adalah 60. Yang ni formula kamu tadi. Ini pi radian bagi 180, lepas tu kali degree. Degree soalan kamu adalah 60. So kamu masukkan dapat pi over 3 radian. Kalau yang B pula convert pi radian pada radian. So degree sama dengan 180 tadi. Formula dia bagi pi darab dengan pi radian. So dah akan dapat pi dengan pi cancel. So 180 bagi 6. Dapat 30 degree. Okey. Next, seterusnya sine wave angle. Ini pun sama. Maksudnya sine tu tadi kan 0, 180, 360, and then kalau dalam bentuk pi pun sama bentuknya. Okey, just teruskan demi itu.
Okey, lepas tu dia ada phase. Sine wave ni ada phase lah. Fasa dia. The phase of sine wave is an angular measurement that specifies the position of that sine wave relative to a reference. Maksudnya kedudukan sine wave tu starting dia dekat mana? Kan, starting point dia. Sama ada starting dia pada paksi X dengan Y tu cut pada 0 ataupun angle-angle yang tertentu. Itu dia punya, kita namakan dia punya phase. Fasa. Yang ni terus tadi lah. So contoh dekat sini tadi, reference kita adalah kosong kan. Phase kita pada kosong, fasa kosong. So dia pusing sampai 90. Okey, ataupun and then cross dan seterusnya lah. So itu adalah dia punya fasa. Maksudnya dekat sini kita start pada kosong. Ini pun samalah dia punya explanation. Okey, ini yang fasa berbeza. Fasa berbeza kenapa? Sebab dia ada yang start daripada kosong, A ni, kan? Yang B ni start pada 90 pula, dia punya sine wave. Different phase. Okey, kalau dekat ini maksudnya A lead by B. A leads B by 90 degrees. Maksudnya sebab apa A mendahului B? Sebab kamu tengok A jalan dulu kan. Dia start daripada kosong, dia dah jalan dulu. Lepas tu baru timbul sine wave B ni. Sine wave B ni start A pada 90. Sebab itu A leads B. Maksudnya A mendahului B by 90. Ini ayat aktif. Kira ayat aktif lah. Ataupun kalau kamu nak buat ayat pasif, B lags A by 90 degree. Maksudnya B di belakang A dengan 90 degree. So kamu tahu lead ke lag ke dan sebagainya lah. Okey, kalau macam dekat bawah ni pula, signal mana yang keluar dulu? Kan? Dekat sini signal yang jalan dulu adalah B. Kamu tengok sini, B. Sebab B dari kiri ni, kiri dia akan ke kanan. Daripada kiri akan ke kanan. Dia punya sign. So B keluar dulu. So B leads A. Maksudnya B mendahului A dengan 90 degree juga. Sama. Sama sebab dia starting 90 degree. Ataupun A membelakangi B sama juga 90 degree. So kalau kamu nak kira mana yang dulu, mana yang kemudian, kamu tengok dia mesti start daripada belah kiri. Kalau signal tu belah kiri jalan dulu, yang B ni sini maksudnya B mendahului. Kalau yang atas ni A jalan dulu kan. A keluar dulu signal tu. Sebab kamu punya signal keluar daripada belah kiri. Belah kiri sampai ke kanan. Okey, itu dia punya fasa. So ini sama explanation tu lah. Okey, contoh ke dekat sini. What are the phase angle between sine wave A and B in figure ni? Dengan figure ni. Okey, dekat sini mana yang keluar dulu ni? Dekat A ni, mana yang jalan dulu? A, sir. A jalan dulu kan? A jalan dulu, lepas tu baru B jalan dekat kosong ni kan? Dekat 45 tu, baru dia keluar. So, kamu tengok jawapan dia apa? Jawapan dia adalah the zero crossing sine A is kosong and the corresponding B is 45. So dari 45 phase between two waveform sine wave A leading. So maksudnya dekat sini sine A mendahului B dengan 45 degree. Maksudnya A mendahului B dengan 45 degree sebab dia kat kosong ni. Ataupun B membelakangi A 45 degree lah.
Senang kamu buat ayat aktif je. A mendahului B dengan 45 degree. Kalau yang macam gini, B mendahului A. B jalan dulu kan. So, B mendahului A dengan 30 darjah. 30 darjah lah, bukan darjah Celsius. Darjah Celsius temperature pula. 30 darjah. So, explanation ayat ni pun sama lah. Sama je. Okay, find sine wave formula. Generalized graphical sine wave figure 7.24. Kamu tengok gambar ni. Okey ni. So kamu ada paksi Y, voltage ataupun current, paksi X adalah temperature, and then kamu tadi ada apa? Angle kan? Degree. Theta ni sama ada degree ataupun radian. So bergantung. So nilai itu adalah apakah persamaan yang penting? Okey, untuk contoh kamu nak dapatkan paksi Y ni kan, berapakah voltage dia? So kamu ada angle dekat sini. So kamu just Y sama dengan A sin theta. Y sama dengan A maksimum tu sin angle dia. Balik saya belum balik saya. Why? Y sama dengan amplitude maksimum tu A maksimum darab dengan angle ni lah. Angle tu berapa? Degree. Sin theta tu maksudnya degree yang merah tu berapa? Ni yang merah ni. Berapa degree dia? Ini macam kamu punya itulah. Apa tu? Komponen X, komponen Y. Faham tak? Macam vektor. Kalau paksi Y sin, kalau paksi X cos. Macam vektor. Komponen X, komponen Y. Macam tu. Komponen Y guna sin. Komponen X gunakan cos. A cos theta. Kalau Y, A sin theta. Macam tu. Okey, so sama. So, VP sin theta sama dengan 10. Ini dia bagilah. Formula tu sama. Contoh dekat sini. Kalau 10 volt ni, dia punya angle adalah 90 degree kan. Maksimum. Okey, kalau dekat 60 degree ni berapakah voltage dia? Itu yang kamu gunakan masuk dia dalam formula sin tadi. So, kalau 60 degree sin dia VP maksudnya maksimum tadi 10 volt sin 60. So, kamu dapat paksi Y ini adalah 8.66. Kalau 50 masukkan 10 volt darab sin 50. Ada siapa nak tanya? Okey, boleh kan? Oh, sekiranya untuk yang contoh sin 60 tu untuk mencari dia punya voltage bagi 60 darjah lah kira-kira ni kan. Ya, betul. Sebab sin 90 tu 1 Betul. Okey, saya kira faham. Maksudnya kalau sudut tu 50 degree, berapakah dia punya voltage? Sebab kalau 90 degree voltanya 10. Kalau 50 dapat berapa? Macam itulah formula dia. So ini contoh 10 lah. Kalau contohnya 90 degree dapat 100 volt, ikutlah dia punya formula tu. Okey, so derivation sine wave formula ni kamu ingat formula je lah. Kan? Ni semua sama ni. Okey. Okey, ni tadi formula tadi lah. VP sin theta. Ni yang saya cakap tadi. Maksudnya consider factor. Vektor tadi kan. Kalau kamu nak paksi Y sama dengan VP sin theta. Kalau tapi dekat sini kamu tak ada paksi X lah. Sebab kamu punya X tu adalah ni kan, angle. Cuma kalau kamu diterbalik kan, dia bagi soalan lain lah. Contoh dia bagi V, and dia bagi VPP, berapakah angle dia? Dekat mana angle dia? So kamu kena terbalik.
Okey, so ayat ni semua sama. Untuk current pun sama. Current kamu just I lah. Tukar current. Okey, then okey, yang expression for the phase shifted sine wave. Maksudnya kalau ada fasah yang lain. When a sine wave is shifted to the right, maksudnya dia beralih ke kiri. So reference lags, maksudnya membelakangi. Dia bukan lag, bukan lead lags. Ke kanan dia akan jadi lags. So y samakan A sin theta tolak phi. Phi ni berapa dia punya beza dah. Okey, kamu tengok seterusnya. So kalau dia ke belakang, kalau dia ke kanan tolak. And then when it's shifted to the left, dia akan jadi campur. Phi tu akan jadi campur. Maksudnya lead. Dia akan jadi mendahului lah. Yang ini adalah lag. Tolak lags. Okey, kamu tengok contoh ni. Okey. So kalau ni starting dia A kan, ni reference dia sini. Yang biru tebal ni. So bila dia shift ke kanan, beralih ke kanan, dia akan jadi ada phi ni, ada beza dia punya angle. So untuk itu y dia akan jadi A sin theta tolak phi. Okey, kalau original yang tebal ni and then dia shift ke kiri, so dia kena campur sebab bila dia shift ke kiri dia adalah mendahului, lead. Kalau dia ke kanan dia membelakangi, lag kan. So dia kena tolak. Sir, nilai theta tu yang A tu y sama dengan A sin theta. Sir, yang mana yang biru pekat tu sir? Kosong maksudnya. Nilai A yang atas tu lah, nilainya akan tetap sama. A tu sama yang atas ni, maksimum. Yang theta tu sir, yang theta. Theta ni kan. Ha? Theta tu dia punya tu lah. Theta asal. Kamu tengok contoh sini. Okey. Kamu tengok kan. Determine the instantaneous value at 90 degree on the horizontal axis for each voltage sine wave. So 90 degree dekat sini. Value maksudnya nilai pada 90 degree. Okey, yang untuk A, kalau 90 degree adalah, kamu tengok solution dia. VA sama dengan VP sin theta. So dia punya sin adalah 90. VP kamu adalah 10 amplitude A. Jadi VA sama dengan VP 10 darab dengan sin 90. So kamu dapat 10. Okey, untuk VB kamu tengok. VB sini kan. B. So reference kamu adalah A ni. B. Reference kamu adalah A. Sekarang VB. VB dengan VP sin theta campur pi. Kenapa campur pi? Sebab dia pi. Sebab dia ke kiri kan. 20 nampak ni. B ni mendahului A. A sini dia kan start kosong. Tetapi B ni keluar dulu pada angle 20. So B sama dengan VB. VP dia adalah 5 volt. Sin 90 theta dia sama. Dan dia mendahului 20 degree. So dekat situ dia akan dapat 4.70. Dia punya nilai VB. VB sini, B ni. Okey, untuk C. Untuk C dia punya VP maksimum adalah berapa?
VC 8 kan, maksimum dia 8. Tetapi dia A dekat kosong, dia dekat 45. So A jalan dulu, C jalan 45 degree baru dia keluar. So kena tolak 45. Okey, so sekarang 8 darab 90 tolak 45 degree. Itulah dia punya maksud. So nilai dia 5.66 volt. Ada soalan lain? Setakat ni Okey. faham. Setakat ni Setakat ni faham. faham Faham, Ustaz. Boleh. Boleh. Okey, simple je ni. Okey, kita teruskan lagi. Okey, Ohm's law dengan Kirchhoff law untuk AC. Yang hari tu kita belajar untuk DC kan yang sebelum ni. So kalau untuk AC pun sama. So untuk AC, the current zero when the voltage is zero and maximum when the voltage is maximum. When the voltage change polarity, current reverse direction. As a result, the voltage and current are said to be in phase with each other. Okay, ni signal generator. Okay, sama. When used on plus circle, remember both voltage and current must be expressed. The both peak value and both average is on. Okay, ini maksudnya tadi sebab kamu ada current kan, source ni current, lepas tu menghasilkan voltage dan menghasilkan current. Kamu bekalkan voltage pada resistor ni ada current flow, so fasa dia adalah sama lah. Fasa voltage dan current sama, same phase. Okay, contoh. Determine the RMS voltage across each resistor. So kamu nak kira dia punya RMS voltage dekat R1 dekat R2. So kamu just solution ini macam lita sebelum ni aja, sama. Dia tak ada beza lah. Maksudnya kamu RT ini adalah lita siri. Lita siri jadi kamu campurkan R1 campur R2. Okay, so kamu dapat ni and then Ohm's law punya formula sama dengan I RMS V bagi dengan R total. V RMS kamu adalah kamu punya source. Ni 110. And then kamu bagi kamu punya resistor. Resistance total. So dapat 75. And then kamu untuk voltage dekat R1 just kamu I darab R1, then untuk R2 I RMS darab R2. So just dapatlah, ini macam lita biasa, macam lita selari, macam AC, DC. Dia punya calculation, tak ada beza lah. Okey, itu contoh dia. Okey. Contoh seterusnya. Ini pun sama lah, tak ada beza. Ini kalau kamu nak proofkan lah, maksudnya kamu voltage V source sama dengan VR1 campur VR2 campur VR3. Ini hukum KVL, sama je. Contoh, figure 3 given RMS. So ini adalah RMS value voltage 12 volt. Find the unknown peak voltage drop in figure 7.33A. Ni. So dekat R3 ni kan, kamu nak cari. So first kamu solution dia kamu tengok. Use Kirchhoff voltage, VS kamu dibagi, V1 ada, V2 ada, V3 tak ada kan. So kamu masukkan nilai, VS kamu dibagi, V ada 1 ada, so kamu dapat V3 4 volt. So dekat sini adalah 4. Maksudnya 24 volt sama dengan 12 volt campur 8 volt campur di sini kamu tak tahu. So kamu just masukkan dia punya formula tadi. VS sama dengan V1 campur V2 campur V3. So V3 kamu tak ada kan. Kamu masukkan nilai dia, kamu akan dapat V3.
So V3 ni convert RMS to peak. So ini adalah VRMS kan. So tadi formula kamu ingat VRMS sama dengan 0.707 VP. So kamu masukkanlah dia punya nilai. Dapat 5.66 VP. Okey, untuk B apa? B adalah bentuk current kan. 10 ampere, 3 ampere. Source tak ada. Find the total RMS current. So sini kan ada 3 ampere, ada 10. Jadi I total sama dengan I1 campur I2. Sama juga. So kamu tengok solution dia. I total dengan I1 campur I2 dapat 13 ampere. Senang je. Okey, activity question. Oh, habis dah. Okey, setakat ni ada soalan, ada pertanyaan. Tuan. Ha, Yang tadi tu kan, VRMS tukar jadi VPIC kan? Kenapa dia darab dengan 1.404? ini kan tadi formula dia. Formula dia 0.707 kan? Itu VRMS sama dengan 0.707 VP. Sekarang kamu nak cari VP kan? Jadi VP sama dengan VRMS bagi 0.707. Sama aja nilai dia. Oh, okey. Kamu ingat satu formula je. Tapi bila kamu pusing-pusing dia akan jawab jawapan sama. Okey, ada soalan lain? Yang soalan yang sin tu. Yang mana? Yang ada sikit. Sains. Yang apa ni 90 tambah dengan tolak tu. 90 tu memang dah tetap ke ataupun ini? 90 ni dia punya reference. Sebab kamu punya soalan reference ni sine wave A kan. Kamu punya reference. Ada mungkin dia punya reference tu lain. So bergantung pada soalan. Dekat sini reference dia A. A adalah 90 dia punya reference. Mungkin kalau A tu dekat 180 ataupun 95, reference dia maksimum dia kan. So kena sign 95 lah. Bergantung pada kamu punya reference tu. Oh, dia bergantung kepada yang A lah sekiranya. Ya betul. Okey. Okey, ada soalan lain? Dekat slide penerangan saya kat slide kedua tadi saya kurang faham. Saya boleh tolong terangkan balik tak saya? Yang mana? Slide 22. Slide 22. Page berapa tu? Page 22 lah di atas. Page 22. Page ni kat sini berapa? 180 ke apa? Yang tu 179. 179. 7. Ni. Ni. Ni kan? Betul sir. Ni. Yes sir. Okey, ini adalah pusingan kamu punya tu tadi. Kamu punya AC generator tu. Kan? Kamu tengok sini. Yang ini kamu tengok sini kan? AC generator tu. Kalau kamu tengok. Ni AC generator kamu ni. Kan dia akan starting pada kosong. Maksudnya kamu punya ni. Kamu punya ni. Kamu punya ni, dia punya rotor ni kan, starting pada kosong. Ni kamu punya ni. So benda ni akan berpusing. Kan? Berpusing daripada katakan dari sini. Ni pusing dia akan ikut clockwise. Yang itu dekat situ yang ada angle tu. Kalau dekat sini katakan 90, yang dekat Y ni adalah kosong. Maksudnya kosong, start kosong sini. And then dia pusing lagi.
Sebab itu dia dekat sini ada 4 quarter. Maksudnya first quarter cycle ni adalah positive alternation. Maksudnya kamu punya graf tu akan positif naik sini. Naik sini sampai 90, lepas tu dia akan pusing lagi sini kan. Daripada tegak tu dia akan sampai rata kat situ. So dia akan cut dekat sini. Lepas tu daripada rata ni dia pusing ke bawah dia akan jadi macam gini, nampak? So pusing ke bawah sini dia punya tu. And then dia akan terus lagi, rata lagi, pusing pada kosong. Sini, cut dia. Bila mendatang ni dia tak memotong flux magnet. Sebab itu kamu punya voltage tu kosong. Kamu tak potong flux magnet. Lepas tu kamu seterusnya kamu pusing lagi lah benda tu. So sebab itu dia akan dapat graf voltage tu akan jadi macam gini. Satu 179. Graf voltage tu akan jadi macam gini lah. Maksudnya bila kamu tak potong flux magnet, medan magnet tu kamu tak potong, so voltage tu kamu kosong lah. So bila rotor tu berpusing dia akan ada produce voltage sampai maksimum. Maksimum tu maksudnya kamu punya tu sampai kedudukan 90 degree tegak. Kamu rotor tu. Lepas tu pusing lagi sampai satu, pusingan lengkap dia akan jadi bentuk inilah. Sine wave gini terus dan seterusnya. Itu dia punya daripada AC generator tu, daripada rotor tu pusingan tu dia akan jadi create voltage macam ini. Okey, boleh tangkap? Boleh sir. Boleh Yang gambar kat bawah tu pun penerangan yang sama juga ya sir? Yang bawah mana? 7.27. Ini. Ah. Ini sama dah sebab bila kamu ini guna ni kamu nak dapatkan nilai VP tu. Kan? Katakan dekat sini berapakah nilai ni? Kalau dekat sini kamu dah tahu maksimum 90 degree maksimum katakan 10 volt. Kalau dekat 45 ni berapa volt? Jadi formula dia VP maksudnya 10 volt sin 45 lah. Dia punya nilai. Ada faham? Faham sir? Terima kasih sir. Faham Datuk. Balik dia? Apa? Ada soalan lain? Tak ulang balik yang ni. Saya kurang Yang ni? dengar. Yang ni? Okey, yang ini basically kalau kamu nak tahu nilai katakan 45 degree ni, berapakah nilai voltage? So kamu gunakan formula ni. V dekat 45 sama dengan VP, maksimum punya ni, peak. Katakan 10 sin theta ni. Theta tu berapa? 45 lah. So kamu masuk 45. Dapat nilai 45 ni, so dekat sini katakan 5 volt lah dapat kan. Kalau 10 90 10, kalau 45 dia akan jadi 5. Okey, kalau untuk 30 degree berapakah voltage dia? So VP 10 darab sin 30. So dia akan datang jadi macam gambar ini, sama je. Nilai voltage ni. Voltage yang biru sine wave ni adalah nilai voltage. Kan? Tetapi nilai ni macam mana kamu nak tahu? Kamu kena gunakan VP sin angle, sin theta tu. Dekat angle berapa? Berapakah nilai voltage-nya? Itu dia punya maksud. Okey, ada soalan lain? Ada pertanyaan? Tak ada? Habis dah? Tak ada sir. Faham? Ni tak ada sir. Faham sir. Okey, kalau tak ada persoalan. So kalau tak ada soalan, kita tutup kita punya. Okey. Saya tak tahu lagi kita punya ada test lain ke tak kan? Saya tak tahu. Penyelaras tak ada inform lagi lah. Setakat ni belum ada. Sama ada test 2 ke ataupun tak ada. So hari tu test 1 pun rasa semua okey lah. Tak ada masalah sangat.
Cuma ya pastikan bila kamu tu unit tu lah. Unit tu kadang ada yang salah. Lepas tu ada yang litas lari ke litas siri. Adalah seorang dua yang terkucil kan. Yang lain tu tengok semua skor je. 80 lebih. Ha? Nak tahu markah macam mana? Nak tahu markah? Hmm. Nak tahu ke markah? Markah belum dibuat sepenuhnya lah. Ada 2-3 orang lagi belum siap. Apa ni? Okey, kalau tak ada soalan lain. So, assignment okey, assignment. Assignment Okey, sir. Okey, Okey, sir. apa berat Kalau tak faham tanya. Okey, sir. Sir, kalau dah siap dah hantar ke, sir? Kalau dah siap hantar dekat situ lah, dekat aktiviti tu. Okey, sir. Beres, sir. Okey, untuk makluman awal, minggu depan saya tak ada hari apa, Rabu. Mungkin saya tak ada kelas. Kita tak ada kelas lah sebab saya ada online untuk budak student LI. Hari Rabu depan. Okey, baik, sir. Saya menyelia student LI lah. Secara online. Kalau zaman dulu kita tak ada COVID ni, kita pergi tempat tu. Macam pergi Penang ke, pergi Kedah dan sebagainya kan. So sekarang tak boleh. Kita just online. Buat macam inilah, Google Meet. Present satu-satu.